Okey. Kena tak boleh zoom sikit. Muka ni dah memang yang paling dekat. Dekat sikit muka. Biar ada. Okey. Tutup sikit kaki. Okey. Okey. Ngam. Masya-Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh barakah ni, kita bersiaran di lokasi untuk kuliah ataupun seminar kita pada besok hari, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita sedang buat persiapan pada fasa akhir ni, insya-Allah. Dan kita live juga pada malam ini. Dan kita live di tempat aktual untuk kita buat seminar besok. Dan selamat datang kepada semua yang telah berdaftar. Dan alhamdulillah kepada semua jemaah, ejen-ejen kebenaran yang bersiaran dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua terus istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam mencari kebenaran, istiqamah dalam menegakkan segala ketaatan dan berazam untuk menjadi hamba Allah yang semakin lama semakin dekat dengan Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni insya-Allah pada semua yang dah berdaftar, okey, alhamdulillah. Mungkin ada yang tak dapat apa-apa info, boleh maklumkan pada kami insya-Allah ataupun pada saya inbox saja insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lambat kelas malam ni untuk besok, bukan lambat patut tak ada. Untuk cancel je kelas malam ni. Tapi alhamdulillah, sebab kita actual tempat kita bersiaran langsung di Dewan Ballroom 2 di Palma, Seksyen 19 Shah Alam. Alhamdulillah. Jadi kita set up untuk fasa akhir dan alhamdulillah Allah izinkan line semua okey, moga-moga semua okey. Insya-Allah. Oh gitu. Ya betul insya-Allah. Oh, okey, betul. Masya-Allah. Khair. Jadi alhamdulillah. Tu betul juga tu ya. Okey. Okey, itulah kita bersiaran di
Dewan ini insya-Allah di sinilah peserta-peserta kita yang telah berdaftar dan insya-Allah kita dah siap susun final insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi pada malam yang berbarakah ni insya-Allah kita sambung sikit kuliah mana yang kita boleh sambung insya-Allah pada pengajian semalam. Daftar untuk apa ya Allah? Tak apalah, nanti mana yang terlepas kita akan buat second batch insya-Allah. Daftar untuk pengajian kita insya-Allah, pengajian seminar intensif pembangunan kehidupan secara bertalaki insya-Allah. InsyaAllah Tuan Sari Pardi boleh kita secara online, insyaAllah secara online. Baik, secara online. Baik, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, pada malam ni kita test tempat ini, kita test terus. InsyaAllah moga-moga perjalanan program kita besok berjalan dengan lancar. Pagi sampai petang insyaAllah. Kita akan ada 2 sesi. Sesi pagi 9.45 sampai pukul 1. Sesi petang 2.30 sampai pukul 6 insyaAllah. Kita break untuk asar. Moga-moga Allah berikan kekuatan insyaAllah. Alhamdulillah, ni besi PKP. Besi PKP. InsyaAllah, Alhamdulillah. Khair, Alhamdulillah. Lambat sebab kita buat persiapan dengan tim, Alhamdulillah. Tuan engineer kita sibuk menyusun atur semua. Alhamdulillah. Dan saya pun daripada kuliah tadi pada Ampang. Dan akhirnya Allah Ta'ala satukan semua daripada malam di sini. Okey, baik insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Offline dan online. Puan Rosliza kalau nak buat online boleh lagi. Daftar online insyaAllah. Baik, kita akan ada sesi batch yang kedua nanti. Bersiap sedia siapa yang tak dapat bersama dengan kita. InsyaAllah kita cuba buat batch kedua pada bulan 11 nanti. Siri kedua untuk batch yang tidak menyertai pada malam ni. Azam untuk join pada bulan 11 insyaAllah. Khair, jadi sidang jemaah yang dimulakan Allah SWT. Saya pun ikut juga live tiba kat tempat yang besar macam ni kan. Tengah nak serasikan lah ni insyaAllah. Baik, insyaAllah pada malam yang penuh barakah ni dengan masa yang ada ni insyaAllah. Okey. Cuba tengok apa. Apa ni? Sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sementara tu saya tengah final lah ada pengurusan pula tu. InsyaAllah. Khair. Okey, baik-baik. Ada taklimah ada daripada pihak pengurusan hotel. Okey, baik, kita teruskan. Sementara masa ada ni, kita terus sentuh pada tajuk kita insyaAllah bagi yang dah bersiaran ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, bagi yang tak bersiaran dengan kita lagi, insyaAllah azam untuk kita bersama-sama dengan program ni pada bulan depan insyaAllah. Pada bulan hadapan, kita akan buat satu lagi program yang sama, siri yang kedua insyaAllah. Siri yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siri yang kedua yang tak dapat join besok, kita akan buat siri yang kedua pada bulan 11. Yang dah join pun boleh datang nanti sebagai alumni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. InsyaAllah. Jadi sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama pembentukan niat. Kita sambung tajuk kita semalam, yakni pengaruh keadaan dan perasaan di dalam kalam. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah. Moga-moga Allah berkati kita semua baik. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita dah sentuh, kemarin kita dah sentuh tentang bagaimana kesan ataupun pengaruh keadaan dan perasaan pada kalam kita. Baik. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks kehidupan ini, kalau kita lihat pengaruh, semalam kita dah sentuh bagaimana kalam atau kata-kata ini yang zahir daripada pengaruh keadaan dan perasaan yang dipanggil hawa nafsu. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Maka di sini kalau kita lihat, dalam kita berkata-kata, memang apabila dari jiwa ni, jiwa yang dipengaruhi oleh keadaan, jiwa yang dipengaruhi oleh perasaan. Contoh semalam kita ambil contoh sampel yang mana pekerjaan. Semalam lah, kemarin. Tentang pekerjaan kan. Keadaan dia bekerja. Perasaan dia gelisah. Perasaan dia gelisah. Bekerja. Sebab apa? Melibatkan keadaannya susah. Gelisah perasaannya dengan ketakutan, takut. Perasaan takut. Tentang apa yang ditakutkan? Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ditakutkan itu adalah berkenaan dengan keadaan dia. Nampak? Perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan. Nampak? Perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, di sinilah kalau kita lihat perasaan ini yang dipengaruhi oleh keadaan. Perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan. Kerana apa? Bila sebut saja jiwa, jiwa ini yang tidak dibangunkan dengan iman. Boleh. Tak boleh tak situ lah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jiwa ni yang tidak dipengaruhi oleh iman dan kebenaran, maka dia akan dipengaruhi oleh keadaan dan perasaan ini. Lalu kata-kata yang zahir, yang keluar, atau kalam, yang zahir dari lisan atau mulut ini, datanglah mulut yang membincangkan kebimbangan, keraguan, malah lebih jauh kesesatan.
Ini kita bimbang. Sebab apabila kita biarkan perasaan dan keadaan ini yang menjadi topik utama ataupun tumpuan kita. Keadaan dan perasaan ini yang menjadi tumpuan. Maka kata-kata ini dia akan mengikutlah pengaruh. Dia akan pengaruhlah kata-kata ini. Sebab keadaan, perasaan ini adalah memegang jiwa dia. Waktu ni iman dah terhalang lah. Ni kebenaran dah terhalang. Kerana perasaan dan keadaan mengambil alih jiwa dia. Ni nampak, pengaruh dia akan jadi pengaruh yang besar. Jadi apabila dia berkata-kata, dia tidak lagi dari jiwa yang benar-benar ada kefahaman tentang iman. Dia akan terpengaruh dengan keadaan yang contoh susah. Dia susah, bekerja, jadi perasaan dia takut akan kesusahan itu. Lalu apa yang berlaku? Kata-katanya akan membawa kata-kata yang bimbang. Contoh kata-kata yang bimbang ini, dia melibatkan contoh. Apabila bertembung dengan yang jadi isunya lah, apabila bertembungnya dengan tuntutan agama. Sebagai contoh kemarin, sahabat kita tu tanya tentang solat. Bagaimana satu tuntutan, suruhan itu adalah arahan. Suruhan itu adalah arahan. Okay. Suruhan itu adalah arahan. Dia bukan untuk dipertimbangkan. Suruhan untuk solat. Bayang, nampak? Bila suruhan untuk menegakkan syiar yang utama, yang ini solat, menjadi pertimbangan apabila keadaan dan perasaan mendominasi dia. Ini yang berlaku. Maka kata-katanya adalah kata-kata yang membimbangkan. Apa yang membimbangkan? Apabila dia mula mengambil mudah dengan solat itu. Tak apalah, yang penting solat. Tak kisahlah. Kata-kata tu membimbangkan. Kita bimbang dia cakap macam tu. Malah ataupun perkataan yang keluar dari lisan itu membimbangkan. Ni kan susah nanti. Payah ni kalau kita tak buat macam ni sekarang. Payah kita. Apa nak jadi? Nampak? Jadi perbincangan kata-katanya itu banyak berbicara soal keadaan dia, perasaan dia. Gelisah, aku takutlah. Sekarang nanti kan kena buang kerja nanti macam mana? Nanti kan kalau susah nanti nak buat macam mana? Nampak tidak? Akhirnya, kebimbangan itu kalau tidak dirawat, dia akan pergi kepada keraguan, was-was. Hati ini akan masuk was-was. Bila was-was yang lebih besar kita bimbang adalah dia akan jadi kesesatan. Maka datanglah kalam-kalam yang menyesatkan. Di sinilah akan berlakunya perkara yang akan mengundang murka Allah. Contoh, apabila kebimbangan itu naik kepada keraguan, yakni dia mula dah ragu tentang rezeki, maka kekesatan pun akan datang. Apa? Dia mencari sumber lain yang patutnya yang datangkan rezeki itu hanya Allah. Contohnya saya buat satu tamsilannya. Bila kalam dia penuh dengan kebimbangan, biasa tak kita jadi perkara ini dalam hidup kita? Kita bimbang ni tentang apa? Ni besok ni macam mana ni? Tak boleh ni, saya kena kanser ni. Kuliah saya bimbang ni sekarang tak boleh set up ke apa ke. Contoh. Sebenarnya kebimbangan kita ni lebih kepada keadaan. Keadaan dan perasaan. Dan sejauh mana kita memahami keadaan itu saja. Nak faham keadaan dengan apa? Sidang jemaah yang memuliakan Allah. Dengan iman. Sebab tu orang beriman je faham keadaan. Orang tak beriman takkan faham keadaan. Orang beriman saja yang memahami keadaan. Orang tidak beriman, dia tidak faham keadaan. Malah dia akan jadi akhirnya keadaan itu menjadi perkara yang membimbangkan dia. Kebimbangan. Sebagai contoh, isu anak. Kebimbangan ada anak ramai. Contoh. Dia bimbang. Kalau anak ramai payah nanti sekarang. Nampak saya contoh. Ni baru jadi tadi. Saya dengar cerita ni. Seorang yang profesional bercakap tu. Ada jawatan. Dalam bidang perubatan. Bimbang anak ramai. Sebab apa? Sebab ingatkan bimbang kesihatan tak. Dia was-was. Dia ragu tentang apa tuan-tuan? Sidang jemaah muliakan Allah. Bajet. Ni dah nak lagi ni. Dia risau, dia was-was ragu nanti kan tak cukup bajet. Dia ingat duit dia kan yang besar dengan anak-anak.
Dia tak tahu orang tua dulu besarkan anak pakai apa. Orang tua kita dulu tok nyang kita. Ni, bukan kata bajet yang bercakap tu duit banyak. Gaji besar. Itu pun was-was, nampak? Malah dia akan pergi kepada satu perkara yang sangat membahayakan, kesesatan. Sebab apa? Dia lihat rezeki akan tidak cukup bila ada anak. Nampak? Dia melihat rezeki itu akan sempit. Kalau bab kesihatan tu lain. Kalau bab kesihatan tu lain. Malah ini syirik, ni boleh jadi syirik ni. Rosak akidah. Berapa ramai orang merancang untuk anak kerana takut tak cukup rezeki. Berapa ramai? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau soal kesihatan tu ala kulli hal lagi. Kalau soal kesihatan tu ala kulli hal lah, bolehlah dipertimbangkan dalam hukum fikih ni pun ada. Ini bukannya soal kesihatan. Yang ditimbulkan itulah kebimbangan tentang duit. Duit tak cukup. Siap cakap nanti kan nak bayar anak nursery lagi. Seorang anak 300, kalau 5 orang anak 1,500. Kalau kerja bayar ayah nursery lah. Ni. Tu pampers lagi, anak lagi, itu lagi, makan lagi, nampak tidak? Ini kata-kata yang boleh mengundang kepada kesesatan. Hati-hati. Ini sebagai satu contoh. Sebab apa? Keadaan dan perasaan dia dominan dia. Dominan dia. Ini pengaruh ni. Pengaruh besar. Yang contoh kemarin tentang kerja. Bagaimana kerja dia? Dia berkata dengan kebimbangan, bimbang. Dah mula nak buat pertimbangan tersolat. Dan kerja. Maka datanglah kata-kata yang membimbangkan, Kang, kalau saya solat, Kang, tak ada kerja. Nampak? Kang, kalau saya solat, Kang, tak ada kerja. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab kerja dia terpaksa meninggalkan solat. Atau melambatkan solat. Jadi dia mula bercakap mengikut keadaan. Ni yang berlaku. Atau tak dapat job. Yang ni dia cakap kerja. Baik, apa yang berlaku lagi? Apabila dia membiarkan kebimbangan ini berkata-kata, bermain di bibir dia, malah was-was akan masuk. Ragu. Kebimbangan, keraguan akan mula semakin meluas. Keraguan ni akan pergi pada perasaan dia pula. Keraguan tentang apa? Keraguan yang lebih bahaya adalah keraguan dalam melaksanakan hukum Allah. Ragu dia, was-was dia. Boleh ke? Tak apa. Karang-karang. Tadi bimbang dengan keadaan kerja dia. Ni bimbang pula kita nak menegakkan hukum Allah. Bimbang kita. Bimbang nanti kan kita sekarang dianggap jadi baik. Bimbang kita. Padahal kita nak letakkan hukum Allah, kita pula yang bimbang. Bimbang dan ragu-ragu, keraguan itu mengganggu. Jadi akhirnya keraguan itu tidak dirawat dengan keimanan, contohnya, maka dia akan pergi kepada kalam kesesatan. Apa kalam kesesatan ini? Dia terus meletakkan kerja dia lah yang menjamin hidup dia. Sebab itu tidak heran orang akan meninggalkan syariat. Sebab bermula dengan keadaan dan perasaan, lalu menyusun atur lisan ini. Dengan lisan dia yang dipengaruhi keadaan dan perasaan tadi, menyusun lancar di bibir dia, berkata-kata dengan begitu yakin dia. Padahal kata-kata itu membimbangkan, meragukan, malah boleh menyesatkan. Inilah kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 116. Kalaulah kamu mengikuti kebanyakan sangkaan di atas muka bumi ini, manusia ini kebanyakannya akan menyimpangkan daripada syariat Allah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di sini, kenapa mesti ragu-ragu dengan janji Allah? Sebab dia tak nampak janji Allah. Pahala tidak nampak. Syurga tidak nampak, neraka tidak nampak. Malah ketika kita buat perkara yang mengarah kepada neraka, okey lagi, fun-fun lagi, seronok-seronok lagi.
Nampak? Kita buat dosa, tapi kita masih boleh makan kenyang lagi. Kita boleh tidur nyenyak lagi. Sebab itulah datangnya keraguan, tidak yakin dengan janji Allah. Cuba kalau Allah buat dosa sikit, terus kena. Berani. Itu namanya ujian keimanan. Baik, sekarang ni sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita nak melihat bagaimana dua aspek ini, yang tadi keadaan tadi dan perasaan ni sangat perlu diperhatikan supaya dia tidak boleh mengganggu lisan kita. Sebab tu Nabi ajar diam. Sebab apa diam? Sebab supaya kita boleh selami keadaan dan kontrol perasaan ini. Supaya dia tidak mengganggu kita punya lisan. Kenapa dia cakap lepas dia macam isu-isu baru ni kan? Tengok dia cakap. Memang tak boleh sen betul dia cakap. Pam. Kalau nak review orang, dia belasah kau. Tengoklah keadaan dia macam mana sekarang. Dulu tidak dikenali. Sekarang jadi influencer. Keadaan dia, lepas tu perasaan dia terancam. Orang tak umat dia kena halau lah konon-kononnya kan. Jadi lisan, tengok lisan cakap macam mana. Berterabur cakap, Allahu Akbar. Cuba kalau kita berada pada keadaan yang kita tidak suka. Ataupun satu keadaan yang membuat kita dah jauh daripada keadaan kita yang dulu. Dulu kita susah, sekarang kita senang. Senang tu pengaruh kita. Cakap, tengok nanti. Mula cakap, orang akan cakap gini, dia dulu susah lain, sekarang senang cakap lain. Nampak? Sebab tu kita malam ni nak bagi tahu betapa bahayanya ataupun betapa perlu mengambil perhatian. Sehingga kan Nabi SAW menekankan alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata benar. Benar ni tidak ikut keadaan. Benar ni tidak ikut perasaan. Benar ni mengikut iman. Berkata-kata mengikut iman. Mengikut keyakinan, mengikut kepercayaan kita. Contoh tadi, solat dengan kerja. Kalau ikut daripada keadaan, memanglah kita akan utamakan kerja. Kalau ikut keadaan, ikut perasaan, kalau ikutkan perasaan takut kita tak ada kerja, hilang kerja, memang tertinggal sajalah solat itu. Tapi kalau kita sebut tentang iman, as-salatu imanuddin, solat itu tiang agama, dengan sengaja melewat-lewatkan solat, wail dan celakalah Allah kata, fawailul lil musallin. Nampak tak? Celakalah orang yang solat. Allazinahum an solatihim. An ni maknanya meremehkan solat. Lalai. Solat Zuhur 1:12, dia bagi alasan, dia bubuh doruriyat katanya. Lewat solat. Celaka. Kalau iman duduk depan, nak ke kita ni dipanggil celaka? Tak nak. Walaupun kita tak dengar Allah panggil celakalah kamu. Tapi time bila nanti? Bila orang celaka dengan kita nanti. Tengoklah. Bila orang celaka dengan kita, baru kita tahu. Berani orang tu cakap ke aku macam tu. Cuba tanya diri tu. Berapa banyak kecelakaan yang mengundang dalam hidupnya? Solat. Cuba letak iman duduk depan. Bercakap bersandarkan iman. Memanglah iman ni akan menghancurkan perasaan. Dia akan menundukkan perasaan. Sakit. Ni saya nak ceritalah. Ni kalau ada tuan punya badan yang live ni, tak apalah. Saya ambil sebab pengajaran. Puan, kita KFV nak, Masya Allah. Tiba-tiba pukul 1 pagi lebih, saya tengah siapkan nota untuk inagi. Dapat satu inbox. Dia kata, oi Ustaz, katanya. Oi Ustaz terus. Kau ajar apa kat dia ni? Kau ajar apa dekat dia ni? Dia sebut nama orang tu. Kau ajar apa kat dia ni? Asyik sebut Allah, Allah, Allah. Aku sakit bodoh, katanya. Lepas tu, basuh balik. Minta maaf Ustaz, minta maaf, katanya. Saya rupanya ada gangguan. Ada benda dalam badan. Dia marah saya mengajar ni. Kenapa? Jangan main-main. Ini kes terbaru. Pandai pula tu messenger. Tapi memang benda-benda sekarang canggih sekarang. Ini realiti. Ini menunjukkan saya cerita ni, kalam ni sebenarnya. Lisan ni. Bila terkesankan perasaan dia akan marah. Memang nafsu akan marah. Saya cerita ni menunjukkan pengajian kita ni Alhamdulillah ada bukti dia.
benda jin-jin yang saka apa tak suka. Jadi siapa tak suka tu, sini jawab lah. Terkejut tu, apa hal dapat WhatsApp tengok, dia kata. Dia panggil Oi terus. Oi, aku sakit lah bodoh, katanya. Ajar dia apa? Allah katanya. Apa ni? Katanya. Marah dia. Saya dengar tu lagi semangat dia ngajar. Siap lah. Maknanya, bila kita letak iman, memang kita sakit. Walaupun kita tak ada saka pun. Tapi saka dunia kita. Saka dunia kita sakit. Kita berat nak meninggalkan benda-benda yang menjadikan kalau di sudut syariat, benda tu nampak, oh lah ruginya aku. Nampak benda. Satu keseronokan kita terpaksa dikorbankan. Demi semata-mata nak menegakkan iman. Memang kita kena seronok. Seronok kita macam malam ni contoh. Besok cuti, apa seronok kita buat? Jangan jalan dengan kuliah buat apa? Besok cuti nak datang kuliah buat apa? Jangan jalan lah elok. Duduk, nyandar ke apa ke. Datang penat-penat jauh-jauh ni. Tahulah yang jauh datang ke tidak ni. Moga-moga lah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga yang dah daftar tu, besok cuti, satu perjuangan yang besar untuk datang kelas. Semata-mata niat untuk dapat ridha Allah. Allah hapuskan dosa, Allah angkat darjat. Korbankan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak apa. Saya cerita tu sebab apa? Nak bagi tahunya pengajian ini penting. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan pengajian sebab dia memberi kesan kepada ya memang sekarang ni jin ke saka ke jangan. Sebab tu kalau nak orang, sebab tu gambar jangan main-main dengan Facebook. Ada yang kata tentang ain kan, saya sentuh, nanti saya sentuh, bukan sekarang. Gambar-gambar kalau orang nak sihir, dia tengok gambar kat FB je. Jangan main-main. Dulu gambar kena ambil cuci Kodak, Fuji film. Faham? Sekarang tak payah tengok gambar kat handphone je. Dia terus WhatsApp, betul. Jangan pelik, benda ni tak pelik. Betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sakit ya. Bagus, teruskan. Jangan berhenti. Sebab alhamdulillah bagus. Contoh yang tidak diduga dan dia pun tak terduga boleh counter saya. Kan? Benda bukan kita rancang. Allah nak tunjukkan bahawa pengajian ini benar. Teruskan. Kadang-kadang kita mencari jalan, nak berubatlah, nak ini. Rupanya duduk kelas mengaji, belajar betulkan kefahaman. Mengelupuhlah kawan tu nanti. Keluarlah dia nanti. Kalau kadang-kadang kita cari jalan pintas, cari orang tu, cari orang ni nak rawat kita. Kita sendiri tak nak rawat diri kita. Tapi bila kita betulkan balik lisan kita, tengok yang sahabat kita tu, dia betulkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, betulkan, subhanallah. Panas benda-benda ni. Nafsu akan tunduk, benda gangguan akan lari. Bila-bila benda-benda macam tu makin jauh dengan kita, barulah datangnya barokah datang, malaikat duduk dengan kita, pertolongan pun datang. Ini yang namanya kita bila tundukkan keadaan, bila kita lemahkan perasaan itu. Tapi sekarang terbalik, keadaan diutamakan, perasaan dipertahankan. Ini bahaya akhir zaman ni. Keadaan diutamakan, perasaan dipertahankan. Perasaan saya ustaz nak letak mana? Kalau kena kat saya, ada kau kisah. Hang punya perasaan hang jaga sendiri. Kita bukan nak jaga perasaan, kita nak jaga kebenaran. Nampak? Nak jaga kebenaran. Kita kena tegakkan kebenaran. Masing-masing ada peranan untuk tegakkan kebenaran dalam diri masing-masing. InsyaAllah, kita kena tumpaskan perkara-perkara batil ini. Setiap orang ada tanggungjawab individu. Individu masing-masing ada tugas dan tanggungjawab untuk perbetulkan perkara yang batil pada diri masing-masing. Dengan perbetulkan apa? Lisan. Jangan lagi berkata-kata ikut keadaan. Jangan. Kalau ikut keadaan, boleh jadi bermuka-muka. Talam dua muka. Bahaya. Lidah bercabang. Bahaya. Ataupun lebih tepat munafik. Allahu Akbar. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan cakap ikut keadaan. Cakaplah ikut keimanan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Khair.
Ustaz nak sikit nak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jangan, ya, celaka solat itu bukan kata jangan solat, tapi meremehkan, melambat-lambatkan solat. Bukan kata solat tapi celaka, tak payah solat. Itu bukan celaka lagi dah. Tak tahu bahasa apa nak bagi. Kalau yang solat pun celaka, yang tak solat. Nah, bayangkanlah, tu bahasa yang sepatutnya dibagi. Yang dimasukkan celakalah orang yang solat itu adalah solat tapi melewat-lewatkan, melambat-lambatkan. Tidak mengambil itu sebagai keutamaan. Berada di persimpangan dengan keadaan dan perasaan. Nampak? Lagu apa? Lagu, kalau ku pilih di sini, sana akan kecewa. Itu kalau ku fikirlah, pilihlah. Dia suruhan ini arahan. Ingat, suruhan itu arahan. Suruhan bukan pertimbangan. Nampak? Jadi kalau suruhan isteri soleha, suruhan jadi isteri soleha, itu arahan, bukannya pertimbangan. Nantilah saya pertimbang keadaan, suami saya pun tak didik saya, macam mana saya nak soleha? Itu keadaan. Lepas tu dia buat perasaan pula, iyalah, saya je nak mengalah. Kita ni orang perempuan adalah identiti kita. Yang orang perempuan, kita orang perempuan, sikit-sikit orang perempuan. Dia tak tahu orang perempuan sebelum kedatangan Islam, itu no value. Islam datanglah meletakkan perempuan menjadi tempat yang tinggi. Sehingga kan ada surah An-Nisa. Jangan bercakap mengikut perasaan, mengikut keadaan. Cakap mengikut iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Ya Puan Rosliza, mula join kelas agama, sakit kepala, senang pecah, mula mengantuk, nak give up. Itu makam apa tu? Makam menjadi. Teruskan. Tapi kalau tengok tak ada siapa feeling apa-apa, itu tak jadi apa. Khair. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuan Muhammad Rizal, bab tahajud ni boleh rujuk pada solat sunat yang ditanjurkan oleh Nabi. Tahajud ini memang ikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Memang kena tidur dulu. Tapi kalau sekiranya orang tidur tak bangun terus, buatlah. Dalam amalan. Sebab dia ibarat sunat kan wajib. Kena faham tu. Bila sunat, letakkan pada sunat. Jangan sampai sunat sampai pening kepala kita. Oh, macam mana ni tak tidur ni, saya tak boleh ni. Buat je lah. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam kaifiat yang afdalnya, itu kan tidur. Tapi kalau dah pukul 3 terpacak lagi tak tidur, buat je lah, bangun. Faham? Tu dia. Sebab qiyamul lail ni, bangunkan malam, itu start isyak. Tu, lepas isyak tu ada start qiyamul lail lah. Solat tahajud itu nama pun tahajud. Dia berat, memang akan tidur. Walaupun seketika. Tapi agak-agak kalau tak boleh nak seketika, hanyut terus, solat je lah. Ada riwayat panjang, tapi saya tak cerita kat situ sini, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala khair. Jadi kesimpulan kita buat pada malam ni, cukuplah tu. Baik, jadi pertamanya, jangan sampai lisan kita itu mengganggu, diganggu ataupun dikuasai oleh keadaan dan perasaan. Stopkan dia dekat iman. Baik, kalau sekiranya iman ini masih kita belum kuasai dengan keyakinan yang benar, maka Nabi kata diam dulu, diam. Cukuplah kita faham tentang pertahankan dengan diam. Keadaan dan perasaan itu sentiasa ada dalam hidup kita, sentiasa bertali arus dia akan datang. Keadaan perasaan. Tinggal lagi kita nak menguasai dia atau kalah dengan dia. Kan? Baik, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang seterusnya.
Jadi besok malam tak ada kuliah. Besok malam kita tak ada off pada tarikh yang saya akan maklumkan. Mungkin lusa atau tengoklah insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu untuk malam ni. Dan alhamdulillah terima kasih lagi sekali kepada yang sudi bersama-sama dengan saya besok secara bertalaki dan online. Dan yang bertalaki saya offline, insya-Allah jemput datang seawal pukul 8.45 kita dah siap ada sarapan di sini insya-Allah. Sarapan di sini. Dan untuk sesi petang pun kita ada lunch, yang mana ambil sesi petang saja datang awal juga, kita ada lunch juga di sini, kita sediakan. Jadi insya-Allah kita sama-sama yang tak menyertai, doakan program sulung kita besok ini berjalan dengan baik. Dan insya-Allah kita tunggu untuk batch yang kedua. Batch yang kedua dan azam kepada yang belum pergi untuk sama-sama azam hadir insya-Allah. Yang mana yang online, yang mungkin yang tak dapat link lagi boleh maklumkan selepas ini. Moga-moga Allah bantu pemudahkan insya-Allah. Khair. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah, cukup sampai situ dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Jadi semoga-moga Allah bantu kita untuk terus memahami tentang kehidupan ini agar kita mampu hidup dengan keimanan yang benar, dan yang paling penting adalah kita mampu menjadi hamba-Nya yang taat dan patuh pada perintah Allah, mengenal sebenar-benarnya, dan kita boleh kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, kata-kata dan penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan